ke YouTube lah. Boleh Okay. Okay. Alright, so senang je. Radius, circumference, center, segment, sector, arc. Ini sepatutnya ada dalam fikiran kamu lah. Okay. So ini senang je, ni part of the circle ni. So ini penting lah of course. And then benda yang paling penting lagi adalah ni. Features of the circle, ciri-ciri bulatan ni. Ciri-ciri bulatan ni, diameter of the circle is the axis of symmetry. Terus ni, bila kamu ada radius yang mana perpendicular dengan perentas ataupun chord tersebut, kita sebut dia sebagai perpendicular bisector. Maksudnya panjang dekat sini dengan sini samalah kalau kita ada perpendicular. Maksudnya 90 degree lah. Apa yang 90 degree? 90 degree antara kamu tengok dengan teliti, alamak. Ini supaya kamu nampak dengan jelas. Perpendicular. Okay. Tengok tu yang kotak ni menunjukkan dia perpendicular. Kalau radius ni perpendicular dengan chord atau perentas ni, so ini perpendicular, so panjang sini sama dengan panjang sini. Faham? Faham Faham ke tak Rania? Faham? Okay, so itu senang lah. Tapi kalau dia tak perpendicular, jangan pula kamu memandai sini dengan sini sama. Tak, dia tak sama. Dia hanya perpendicular. Maksudnya 90 degrees, 90 darjah. Kalau ada simbol kotak ni. Kalau dia macam contohnya, dia 80 darjah. Belum sampai 90 darjah lagi. So dia tak sama dengan lah. Ini pun sama juga. Circle, properties of the circle. Ni. Perpendicular bisector of the two chord, dia akan bertemu dekat center. Maksudnya, kalau kita ada dua chord yang perpendicular, ini chord pertama, chord kedua, dia perpendicular dengan radius. Ni radius dia ni. Diorang akan sentiasa bertemu dekat pusat. Diorang akan bertemu lah dekat pusat. Maksudnya kalau saya buat chord lagi dekat sini, and then dia perpendicular dengan ni, dia akan bertemu dekat center juga. So dia kena perpendicular lah. Kalau dia tak perpendicular, contohnya dia macam ni, dia tak perpendicular ni. Dia tak perpendicular. Dia contohnya 30 darjah. So ini dia tak akan bertemu dekat center lah. So dia tak perpendicular. Gitu. Faham kan? Faham tak Rania? Faham. Okay, ini senang je lah. So yang berapa ni? Keempat, equal chords or chords of the same length produce arc of the same length. Ini senang lah. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau kamu ada chord yang sama panjang, ini sama panjang dengan ini, so automatically dia punya lengkok ataupun arc dia sama panjang. Maksudnya contoh kalau saya buat chord yang lagi satu dekat sini, panjang dia sama juga. Ini contoh lah. So lengkok sini pun dia akan sama panjang dengan yang kedua ni. Dua-dua ni sama panjang. Okay? Itu ya. Okay. Terus yang ini pun sama juga. Equal chord are equidistant from the center of the circle. Okay, apa maksud dia? Jadi kalau kamu ada equal chord, ingat maksud equal chord tu apa? Equal chord bila kamu ada chord yang sama panjang. So ini chord dia sama panjang tau. So, contoh sini adalah 4 cm, sini pun 4 cm. Jadi kalau kamu ada situasi macam ni, jarak chord tu daripada center sama. So ini samalah. Kenapa sama? Sebab chord dia adalah sama. Dia punya perentas tu sama. Sama panjang lah dalam case ni. Jelas? Jelas Jelas ke tak Rania? Jelas. Okay. So, itu senang. So ini formula lah. Formula sektor, luas bulatan, circumference. Ini formula kamu perlu ingat lah sepatutnya dalam kamu punya minda. Circumference, formula dia 2 pi r ataupun pi diameter. Area of the circle, pi r square. Length of the arc. Okay, ini length of the arc lah. Length of the arc is this formula. So 2 pi r ni basically circumference lah. Pi r square di sini adalah luas bulatan ataupun area of the circle. Okay, so ini ada 4 formula lah dalam chapter ni. Ada 4 formula penting. Ni belajar 3D shape.
Pelajaran. Belajar. Ini senang lah. Alah, ini lebih senang daripada tadi. Salah, yang Okay. tadi lagi senang. Yeah. Ah. Oh, ya ke? Bagus lah tu. So, ini senang lah. So, ini dia punya netting. Kamu perlu tahu lah netting dia punya bentangan. Ni bentangan dia macam ni lah. Ini. Tapi yang sfera ni dia tak ada bentangan lah. Sebab dia ada lengkungan. Berbentuk lengkung. So, dia tak ada bentangan. Okay. And then, okay. Ni formula dia kamu perlu hafal lah. Formula surface area dengan volume. Surface area, volume, surface area, volume, surface area, volume, surface area, volume. Ni sepatutnya ada dalam minda kamu sekarang. Okay. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bentuk lah. Okay. 5 dengan termasuk cube dengan cuboid. Cube dan cuboid senang lah. Panjang, darab lebar, darab tinggi je. Dia punya isi padu. Koordinat. Belajar koordinat. Belajar. Okay. So, koordinat senang lah. Apa maksud koordinat? Koordinat tu apa? Tahu. Lah, cakaplah koordinat tu apa? Koordinat yang menunjukkan apa? Menunjukkan? Kenapa? Contoh kalau, okay. Koordinat macam contoh dekat Google Map. Google Map ada koordinat lah. So, mari saya tunjuk kamu Google Map. Oops. Ni Google Map lah. So, Google Map ni dia menunjukkan koordinat tau. Maksudnya koordinat saya sekarang dekat mana? Rahsia. Okay, contoh saya letak dekat sini. Ni bila saya pin ni, dia akan menunjukkan koordinat lah. Contoh dekat sini, dekat Jalan Raya. Dekat sini lah. Dekat sini. So, bila saya tekan ni, saya akan pin koordinat dia. Jadi, koordinat tu apa? Koordinat tu, mana dah tu? Alamak, mana dah koordinat tu? Tadi ada koordinat. Sekejap kamu nampak tak yang dekat bawah ni, nombor ni? 3.11330.101.66910. Ini koordinat. X, Y, X, Y. Ini X, ni Y. Ini X, ni Y. Sama kan? Macam kamu belajar. Sama ke tak? Sama. Ini X, ni Y. Ini X, ni Y. X, Y. Jadi koordinat yang menunjukkan apa sebenarnya dekat case ni? Dalam case ni. Dia menunjukkan? Lokasi. Lokasi lah, itu je lah. Koordinat menunjukkan lokasi ataupun menunjukkan kedudukan, location, position, posisi, kedudukan. Okay. So, koordinat dia menunjukkan kedudukan pada satah Cartesian lah. So, yang kamu belajar ni satah Cartesian. Okay. Satah Cartesian tu, apa itu satah Cartesian? Satah Cartesian bila kamu ada faksi Y, faksi mencancang ataupun vertikal, dengan faksi X, faksi mengufuk. Ini adalah faksi X ataupun faksi horizontal axis. Faksi mengufuk. Ini Y ni faksi mencancang, vertikal. Terus, antara faksi X dengan faksi Y ni kita ada asalan. Koordinat asalan adalah 0, 0. So, asalan dekat tengah ni, antara X dengan Y ni. Ini adalah satah Cartesian. Cartesian plane. Okay, satah Cartesian. Satah Cartesian. Satah Cartesian. So, ini satah Cartesian. Boleh faham Boleh. Dekat satah Cartesian kita ada koordinat. Contoh dekat sini. X ni. So, X ni contoh saya bagi koordinat 3, negatif 32 lah. So, apa maksud 32 ni? Maksudnya, dia adalah kedudukan X, kedudukan titik X ni. Maksudnya dia berada 3 unit ke kanan dan 2 unit ke atas. Sebab 3 unit ke kanan, okay, 2 unit ke atas. So, itulah maksud koordinat. Menunjukkan kedudukan, posisi, position, lokasi, location. Semualah tu. Okay, dalam chapter ni kamu perlu ingat 2 formula asas, iaitu distance. Distance formula ni lah. Distance sama dengan square root X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2, dapatlah distance. Dengan midpoint. Midpoint ni bila kamu ada titik, bukan titik, bila kamu ada 2 titik A dengan B.
A dengan B. So kamu nak cari dekat antara A dengan B ni, nak yang tengah-tengah dia, dengan kat sini. So ini kita sebut dia midpoint, MP. So ini midpoint dia. Cara nak cari midpoint pakai formula ni. Boleh Rania? Boleh. Okay. So graf fungsi belajar. Belajar. Okay, graf fungsi senang lah, plot je. Kamu kena cari X, Y, okay, plot dekat graph paper. Senang je lah kan? Tak. Tak Apa yang susah? Buat graf. Buat graf, kamu perlu paksi. Paksilah. So contoh kalau soalan minta. Beli. Betul? Dia jadi bentuk beli. Okay, kamu kena ikut soalan tu lah. Kalau dia minta 2 unit kepada 5, 2 cm kepada 5 unit, maksudnya setiap 2 cm tu kena naik 5 unit. 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. And then paksi Y dia minta 2 cm kepada 2 unit. So 2, 4, so kena ikut soalan lah. 6, 8. So nanti kamu plot. Contoh dia kata X, Y. So X sama dengan 5, plotkan Y 2. X sama dengan 10, plotkan Y 4. X sama dengan 15, plotkan Y 6. So nanti dapat macam ni lah. X sama dengan 5, Y 2 sini. 10 sini. 15 sini. 6. So nanti sambung je garis tu. Faham kan? Faham tak, Rania? Faham. Kalau kamu dapat graf pelik, it's okay lah. Asalkan kamu dah ikut prosedur yang saya tunjukkan ni. So prosedur senang je. Kamu buat paksi X, paksi Y. Masukkan dia punya label, dia punya ni. Unit dia ni. Dia punya paksi dia ni. Kamu kena label lah berapa unit dia. Semua tu. And then baru kamu plot. Plot dia. Maksudnya kalau X 5, Y dia 2 macam ni. So dapat plot pertama, plot kedua, plot ketiga. Ni plot ketiga. Lepas tu baru kamu sambungkan titik tersebut. So kita namakan dia inilah memplot. Okay. Ni belajar speed and acceleration. Ni Belum. tak belajar ke belum belajar? Ya. Ini topik last kali. So saya tak belajar lagi. Belajar lagi. Okay, tak apa. So kita skip dulu. Okay, kita nak fokus yang kamu dah belajar je. Okay. Gradient of the straight line dah belajar? Ni. Tak ada? Tak tahulah, tapi kat sini tajuk besar dia tulis isometric transformation. Topik ni. Isometric transformation adalah ni lah. Chapter 11. Transformasi senang je. Transformasi kamu ada translation, kamu ada rotation, putaran. Apa? Tak faham cikgu ajar apa. Okay, tak dia apa. Dia tak ajar pun. Dia suruh buat je. Tak ada stress. Okay, saya skip dulu ni sebab ni ada agak controversial sikit. Nanti saya explain lepas ni sebelum kita start jawab soalan. Okay, kita skip dulu ni. Nanti saya akan ada apalah bagi tahu. Okay, ni dah belajar dah central tendency, statistik. Okay, ni tak belajar, okay. IGCS tak belajar lah maksudnya. Ada tapi belum. Belum sentuh lagi, okay, tak apa. Kita nak sentuh yang kamu dah belajar je. Okay, ni simple probability hari tu kita dah belajar kan. So ini should be easy lah. Ini kita dah belajar hari tu, kita buat kelas. Kan? Okay. So, okay, I will teach you about a little bit about transformation. Isometric transformation. Okay. Isometric transformation maksudnya adalah penjelmaan isometrik. Penjelmaan isometrik dalam bahasa Melayu lah. Okay. Apa maksud isometrik? Apa maksud ISO? ISO tu apa? ISO ni sama dalam bahasa Latin ke atau apa? Isometrik. Kamu kena tahu definisi setiap etimologi ataupun macam mana perkataan isometrik itu muncul. So isometri
etimologi. So, saya ajar kamu cara mencari definisi ayat. Perkataan. So, asimetri maksudnya equal, sama. Betul kan yang saya cakap tadi? Alamak, saya tak share screen pula, sorry. Okay. Saya share screen dekat sini. Saya kasih tunjuk kamu cara nak belajar dengan betul. Okay. Rania nampak, Rania? 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 Tak nampak. Tak nampak. Patutlah. Sekarang nampak. Tak. Apa Sekarang nampak. Isometrik ni. Tak nampak. Biasa. Okey, dah nampak dah. So, saya ajar kamu cara nak belajar yang betul. So, kalau kita belajar, kita kena tahu maksud setiap perkataan tu. Contoh dalam kes ni, isometric transformation. Apa maksud isometric? So, kita carilah dekat Google. Isometric etymology. Etymology ni maksudnya macam mana ayat tu perkataan tu berasal, dari mana. So, dia berasal dari perkataan Greek. Isos. Isos maksudnya equal. Okay. Metri. Metra maksudnya pengiraan, measuring. So, maksudnya isometric adalah pengiraan yang sama. Yang sama lah. Maksudnya apa? Isometric transformation. Okay, definition. Kita kena tahu definition dia dulu. Baca ni. Jadi, isometric transformation adalah a shape preserved transformation movement. Faham tak maksud ayat ni? Dia sama. Dia preserve. Dia equal. Faham tak? Rania faham tak? Maksudnya, bila kamu membuat transformasi suatu bentuk, kamu buat rotation ataupun kamu buat translasi, bentuk awal dengan bentuk akhir dia kena sama. Dia tak boleh berubah. Kalau berubah, itu bukan isometri sudah. Faham tak? Faham. Maksudnya, kalau kamu nak pindahkan suatu objek, kamu pindahkan dia dengan cara memutarkannya. So, kalau kamu putar tu, dia tak boleh berubah bentuk tu. Kalau dia dari segi 4 sama, dia tak boleh tiba-tiba jadi segi 4 tepat. Tiba-tiba dia menjadi segi 4 tepat. Tak boleh. Kalau dia jadi dari segi 3, dia punya panjang sisi dia semua 3 cm, dia tak bolehlah tiba-tiba dia segi 3 tapi panjang sisi dia 6 cm. Tiba-tiba dia membesar. Tak boleh. Itu bukan isometri suatu kan. Sebab dia tak preserve bentuk dia tu. Dia berubah. So, dia tak isometri dah. Isometri dia kena sama bentuk awal dengan bentuk akhir. Itu isometri. Okay? Senang je kan? So, kamu kena faham setiap maksud perkataan tu dulu baru kamu belajar chapter ni. Okay? Kita dah faham dah maksud perkataan tu. So, kita boleh continue. Okay. So, saya share screen dekat tablet. Okay. So, this is just a bit lah sebelum kita masuk ke awak in agenda. Okay. Transformation. Okay, Rania nampak tak saya tulis ni isometric transformation? Nampak? Nampak ke Rania? Nampak. Tak dengar pula suara kamu. Sorry. Cuba sebut, nampak ke tak? Nampak. Okay. So, kita ada translation. Translasi ni dia senang je. Kamu pindahkan objek tu berdasarkan koordinat yang dibagi tu. Koordinat translasi yang diberi. Contoh, kamu ada titik. Bukan satu lah. Okay. 3, 2. So, ini 2, ini 3. So, kamu nak mentransformasikan ni secara translasi. Iaitu kamu pakai translasi 1, 4. Maksudnya apa maksud translasi 1, 4? Maksudnya kamu pindahkan titik ni, titik A lah contohnya titik A. Ini kita sebut dia X, pergerakan X ni pergerakan Y. Maksudnya kamu gerakkan titik ni 1 unit ke kanan dan 4 unit ke atas. So, translasi dia menjadi 1 unit. So, ini 4 lah. So, 1 unit. Terus, 4 unit ke atas. So, 3, 4, 5, 6.
So bergerak 4 unit ke atas. So 1, 2, 3, 4. So dia stop sampai sini lah. So dia punya translasi adalah yang ini, yang baru. A prime. Maksudnya yang titik yang barulah. So dia jadi 4, 6. Setelah translasi 1, 4. Faham tak? Kali ini faham Translasi senang je. Kamu pindahkan dia berdasarkan koordinat yang diberi. Kalau dia positif, maksudnya dia sama ada ke kanan ataupun ke atas lah. Kalau contoh saya ubah translasi negatif 1, negatif 4. Maksudnya negatif 1 ni adalah dia ke kiri 1 unit. Maksudnya titik A ni kita gerak ke kiri 1 unit. Terus ke bawah 4 unit. Sebab dia negatif kan ke bawah. So ke bawah 4 unit. 1, 2, 3, 4. So dia berada di sini dah. So ini titik baru dia. Sebab dia negatif 1, negatif 4. Faham? So translasi cara penulisan dia adalah kadang-kadang dia tulis macam ni. X, Y. X, Y. Ataupun X, Y. Macam ni. Ada dua cara. Sama ada cara mengufuk ataupun cara mencancang. Macam ni. Dua cara ni lah. Faham Okay, so senang lah. Jadi kalau kamu disuruh mentranslasikan bentuk segi empat. Contoh segi empat macam ni. Macam mana kamu nak translasikan dia? Contoh diberi translasi 1, 2. So maksudnya 1 unit ke kanan, 2 unit ke atas lah. Cara dia senang je. Setiap titik ni kamu translasikan. So kalau kamu tahu titik ni berapa, kamu translasikan setiap titik ni. Contoh ni titik A, titik B, titik C, titik D. So kamu translasikan je lah. Kamu pindahkan dia menggunakan translasi 1, 2. Maksudnya 1 unit ke kiri, ke kanan, 2 unit ke atas. So 1 unit ke kiri. 1 unit ke kiri, astaga. 1 unit ke kanan, 2 unit ke atas. Sebab ni kan X. Ni Y. So positif. So ke kanan dengan ke atas. So 1 unit ke kanan. Okay. 2 unit ke atas. So 1, 2. So sini A baru. Sama juga B pun sama. 1, 2. B baru. Faham kan? D pun sama juga. Buat benda yang sama. 1 unit ke kanan. 2 unit ke atas. 1, 2. Dapat sini. D. C pun sama. 1 ke kanan. 2 ke kiri. 1, 2. So dapat C. So titik baru kita dah, bentuk baru kita adalah macam ni. Setelah translasi. Faham? Faham ke tak? Faham senang je translasi. Setiap titik tu kamu translasikan dia berdasarkan koordinat translasi yang diberi. Itu translasi. Kalau apa lagi setelah translasi? Saya dah lupa dah. Rotation saya tengok dulu. Setelah translasi. Refleksi. Refleksi. Ataupun pantulan. Refleksi. Pantulan lah dalam bahasa Melayu. Pantulan ni senang lah. Kalau orangnya setiap pagi kan, kalau lepas mandi, mestilah berkaca kan. So, tak. Okay. Tak berkaca. Tak berkaca ke lupa berkaca. Jadi senang je reflection ni bila contoh kamu nak memantulkan titik A ni terhadap paksi Y. So dia kena bagi tahu lah terhadap paksi mana. Contoh pantulkan titik A pada paksi Y. Maksudnya apa ni pada paksi Y di sini? Maksudnya dia nak kamu jadikan paksi Y itu sebagai cermin. Ataupun paksi pemantul. So kalau kamu bayangkan ni sebagai cermin, mestilah kamu tahu jarak sini mesti sama dengan jarak sini. Kena sama jarak lah. Saya buat macam ni. So jarak sini sama dengan jarak sini. So titik A yang dipantulkan adalah inilah pada paksi Y. So kamu dapat macam ni.
Faham? So dia kena sama. Sebab dia dipantulkan pada paksi Y. Faham tak? Faham ke tak Rania? Faham. Senang je. Tapi kalau dia suruh pantulkan pada paksi X, macam mana pula? Pada paksi X kali ni. Rania? Kalau dia suruh pantulkan pada paksi X. So kena sama jarak lah. Kena sama jarak dari paksi pantulan. Sekarang kita jadikan ni sebagai cermin, paksi pantulan. So, kena sama jarak. Contoh ni 2 cm ataupun 2 unit lah. Sebab ini koordinat, so ni 2 unit. So, dekat bawah pun kena 2 unit. So, dapat sini A prime yang pantulan kedua. Faham tak? Senang je. Tapi yang susah adalah kalau dia suruh kamu pantulkan pada paksi ni Y sama dengan X. Ni Y sama dengan X. Ni adalah paksi X, ni paksi Y. So dia nak kamu pantulkan titik B. So pantulkan titik B pada paksi Y sama dengan X. So dia nak kamu pantulkan sepanjang garis Y sama dengan X. Macam mana nak buat macam ni Rania? Ada idea tak? Sama je. Macam mana kita nak buat macam soalan ni? Pantulkan titik B pada paksi pantulan Y sama dengan X. Macam mana kita nak buat? So konsep dia sama So ini jarak titik B ke paksi kita kena sama. Dengan jarak objek kita kena sama dengan jarak image kita yang kita akan lukis lah. So kena sama jarak. Faham tak Rania? Faham ke tak ni? So contoh ni 3 unit. So sini kena 3 unit lah. So kalau sama-sama 3 unit, so kita tahu ini adalah dia punya image B. So jarak image dari paksi pantulan kena sama dengan jarak objek dari paksi pantulan. Faham? Faham ke tak ni? Faham ke tak? Boleh lah. Okey, kalau saya tanya, sekarang ni saya nak kamu jawab. Kita ada paksi X, paksi Y. Saya nak kamu pantulkan dia pada garis, ni adalah garis X sama dengan 2. 3 lah. So ini paksi Y. Titik. Pantulkan bentuk segi 4 sama di atas pada paksi pantulan X sama dengan 3. Cuba buat Rania. So saya nak kamu pantulkan bentuk segi 4 sama yang ni, A ni. Di atas pada paksi pantulan X sama dengan 3. Boleh buat tak? Tak. Kenapa tak? Cuba pantulkan je. Maksudnya setiap titik ni kamu pindahkan dia. Nanti kamu sambung lah. Faham tak? Tak. Cuba buat. Tak faham? So kamu kena lukislah jarak sini kena sama dengan jarak sini. So dapat ni. Jarak sini dengan sini dapat ni. So ini yang contoh ni A, ni A prime. B, ini B prime. So yang C ni D. So kamu pindahkan juga. So jarak dia kena samalah agak-agak dari sini ke sini. So dapat sini C lah, C prime. So jarak sini ke sini. Dapat sini D prime. Faham tak? So nanti sambunglah titik tu. Faham ke tak? Rania? Tak faham? Dia macam ni je Rania. Cuba tengok betul-betul Saya ajar dengan penjelasan yang sangat mudah ni.
Okay, saya beritahu. Macam ni. Okay, bila kita nak pantulkan, bentuk dia kena sama bila kita pantulkan daripada paksi yang kita nak. Jadi paksi yang kita nak pantulkan adalah pada sepanjang garis X sama dengan 3 ni. Cara dia, kalau kamu tak faham, saya copy ni je. Pastikan dia sama. Jarak dia sama. Antara paksi dia tu dengan dia punya image dan objek. So macam tu je lah jawapan dia. So ini adalah image dia. Ini image dia, ini objek sebenar. Faham tak Rania? Macam kamu, kalau kamu tengok cermin kan. Jadi, kamu sebagai objek sebenar, okay, yang kamu lihat tu image kamu. So sama macam ni. So ini objek sebenar, ini image kamu. So dia kena sama, dia tak boleh berubah. Jarak kamu dari cermin itu sama dengan jarak cermin ke image kamu kat belakang. So image kamu kat belakang dia terbentuk dekat belakang. Bukan dekat dalam cermin, dekat belakang cermin kamu punya image tu. Ya ke? Ya, image kamu dekat belakang cermin, bukan dalam cermin. So macam ni, belakang cermin. Ya, belakang cermin. Contoh kan kalau kamu berkaca time pagi-pagi. Contoh kamu ni kamu punya kaca ataupun cermin. Cermin lah. Kamu pagi-pagi nak sikat rambut ke apa ke, kamu mesti berdirikan pada jarak. Contoh kamu berdiri depan cermin 1 meter lah agak-agak. So ini kamu. Okay, ini kamu lah. Tak tahulah macam mana. Okay. Okay. Tak apalah, tak ada ni. Ini kamu. Okay, ada mata, ada mulut sedang senyum dan hidung. Okay, ini kamu. Terus yang kamu lihat dekat cermin tu di belakang cermin lah. Bukan di dalam cermin. So image jarak dia kena sama. So jarak dia kena 1 meter lah juga. So ini kamu yang dalam di belakang cermin. Ini kamu. Okay. Macam ni lah. So dia kena sama lah. So 1 meter juga dekat belakang. So ini kamu, objek. Ni objek. Ataupun kamu lah. So ini image kamu. So image kamu tu dekat belakang cermin. Dekat belakang benda Allah ni. Kamu dekat depan. So ini depan. Ini image kamu dekat belakang. Belakang cermin, bukan dalam cermin. Faham tak? Saya baru tahu yang kalau kita cermin kat belakang cermin. Ya, belakang cermin. Mana ada kita sebut dalam cermin? Belakang cermin. Image kamu tu terbentuk dekat belakang cermin tu. Dekat belakang cermin tu, bukan dekat dalam. Faham Dalam ke? Belakang. Faham 1 meter 1 meter kena sama lah jarak kamu dari jarak image kamu dari cermin tu kena sama jarak kamu yang sebenar dengan cermin tu. Dia kena sama jarak dari sini ke sini, dari sini ke sini, kena sama jarak. Okey? Faham? Okey. So samalah juga macam transformasi pantulan ni. Sama je. Kamu anggap ni sebagai cermin. Jarak ini ke ini samalah. Jarak ini ke ini sama dari sini. Dari pantulan kita ni, titik paksi pantulan. Sama juga. Titik ini dengan titik ini kena sama jarak. Sama jarak. Dari pusat dari titik pantulan. Paksi pantulan. Paksi pantulan. Sama juga. Titik ni pun kena sama dengan titik ni. In terms of jarak. So sama jarak. Dari cermin ataupun dari paksi pantulan. Faham Faham ke tak Rania? Kalau kamu lupa, kamu ingat je kamu yang sedang bercermin dekat cermin, depan cermin. Ini kamulah dekat depan cermin. So that's why kamu kena tiap hari bercermin. Supaya dapat skor chapter ni. Boleh? Okay. Macam mana pula dengan rotasi ataupun rotation? Ni last lah, rotation. Rotation ni putaran lah. Jadi putaran dia senang je sebenarnya. Okay, contoh saya bagi kamu paksi X, paksi Y. Kamu ada titik. Ni berapa? 2. So ni titik A, 2.
Kalau kamu nak putarkan titik ni macam mana? Kamu nak putarkan. Contoh saya bagi putarkan titik A 90 darjah menggunakan di mana dengan titik putaran. Titik putaran saya nak ni lah 4, 6. So titik putaran dia dekat sini. So dia nak kamu titik putaran 4, 6. Putarkan arah lawan jam, okey? Arah lawan jam. So ingat arah lawan jam macam mana? So arah lawan jam ataupun counterclockwise, dia macam ni lah putaran dia. Kamu tahu kan macam mana jarum jam berputar. So jarum jam berputar tu kita sebut dia ikut jam, ikut arah jam. Okay. So lawan arah jam adalah yang macam ni lah. Ikut arah jam, I, A, J, ikut arah jam. Macam ni lah. Betul tak? Pernah nampak kan jam berputar macam mana? Kalau kamu tak pernah nampak jam berputar, tak tahulah. Sekejap. Clock. Mana ni? Nampak ni macam mana jam berputar? Tu. Nampak kan? Ini arah jam. Ni jam London ni. Tengok jam London tu. Dia berputar. Gitu. Begitu arah jarum saat dia berputar. Ataupun jarum jam pun berputar macam tu lah. So dia berputar. Ini kita sebut dia ikut jam. Ikut arah jam. Dia macam ni kan. Ini ikut arah jam. Kalau lawan jam tu yang sebaliknya. Dia pergi belakang lah. Gitu. Okay. So kita nak putarkan arah lawan jam 90 darjah dengan titik putaran 46. Jadi kita dah tahu dah ini titik putaran dia. Titik putaran, TP. Macam mana kita nak putarkan dia arah lawan jam? So firstly kita sambungkan titik ni dulu. Kita sambungkan titik A dengan titik putaran. Macam ni. Sekarang kita ada dua kebarangkalian. Sama ada kita nak naik atas macam ni sebab dia 90 darjah kan? Baca 90 darjah. So 90 darjah macam ni lah. Sama ada dia macam ni. Oops. Okay, ni ada first option. So ini first option, ni 90 darjah lah. Ataupun second option, kamu pergi bawah. Second option adalah macam ni. Oops, saya pakai warna lain. Yang kuning ni, ini second option. Second option. So ini second option. So mana satu kita nak pilih? Mana satu kita nak choose? Kita kena choose yang arah lawan jam. So kita tengok dari titik A ke garis putus-putus yang warna coklat ni, adakah ini arah lawan jam, Rania? Alamak, kamu tak dengar ya saya cakap apa tadi? Okey, macam ni. So, dari titik A ke titik putaran kita sambungkan. Ni kita sambungkan ni. Kita sambungkan. Okey, ni faham? Okey. Terus lepas kita sambungkan, kita bentukkan dia punya sudut. Dalam kes ni sudut kita 90 darjah senang lah. So, kita bentukkan sama ada macam ni ke atas ni. Ni 90 darjah juga, tapi ada cara lain. Ataupun ke bawah. Ni pun 90 darjah. So, ini kena pakai protractor lah. Protractor. Kena pakai protractor lah. Macam mana dia protractor? Protractor. Kena pakai protractor lah untuk ukur sudut 90 darjah ni. So ini saya agak-agak je lah sebab ini contoh. Okay. Tapi mana satu yang betul? Garis yang ini, yang coklat ni ataupun garis yang kuning. Mana satu yang betul? So cara nak tentukan adalah kita baca arahan. Dia minta arah lawan jam. So mana satu yang arah lawan jam dekat sini Rania? Adakah dari titik ni ke titik dari garis ni, garis pink ni ke garis coklat ataupun dari sini ke garis kuning tu? Mana satu yang arah lawan jam? Dari yang kuning ke atau yang coklat? Kuning. Betul lah kuning lah. Kuning lah. So jawapan kita yang ni lah kuning. So ini adalah kita punya titik baharu.
Tapi kena faham tahu. Jarak sini, contoh sini 4 cm, 4 unit. Kena samalah dengan jarak sini. Ini pun kena 4 unit. Lepas kamu buat 4 unit, kamu dapatlah A prime. Ini image dia. Itu je kan, senang je. Kan? Yalah. Kalau dia minta sudut lain pula, sudut lain 120 darjah pada arah lawan jam juga. So senanglah, kita dah tahu ini adalah arah lawan jam. So kita bentukkan 120 darjah. So 120 darjah agak-agak macam ni lah. Macam ni. So ini 120 darjah. So sini titik baru kita. A prime image. Tapi jarak dia kena sama juga. Ini 4 unit. So pastikan jarak dia sama. Faham? Faham ke tak? Senang je kan putaran ni. Rotation pun senang. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya untuk transformasi isometrik? Ada. Senang kan? Sekarang dah faham dah? Senang, tapi tak tahu tanya apa. Tak, sekarang dah faham tak? Kamu kata tadi tak faham kan? Teacher ajar dekat sekolah. Sekarang dah faham ke tak? Bolehlah, okey. Bolehlah tu, faham ke tak? Tak faham? Boleh lah. Bolehlah, tu maksudnya separah faham lah. Okey, kita jawab soalan MRSM. So ini soalan MRSM sebab kamu punya exam kan berteraskan MRSM. So ini MRSM. Exam kali ni cikgu yang buat soalan. Apa? Exam saya yang selaras 2 ni. Cikgu buat soalan sendiri. Biasanya cikgu yang buat soalan. So kalau cikgu buat soalan biasanya senang. Oh yeah. Tak tahu lah, tapi ada lah yang susah. Bukan soalan MRSM susah ya? Tak tahu. Tapi kalau soalan yang Mara buat, susah lah. Tak tahu, tapi susah. Soalan apa? Mara buat. Oh, Mara. Ini soalan Mara buat lah ni. Kamu nak jawab soalan yang Mara buat ke atau yang cikgu buat yang senang? Okay, kita jawab yang senang dulu lah. So kalau yang senang ni sebenarnya cikgu sekolah menengah yang buat lah. Sekolah menengah harian biasa. So kita cari soalan pemeriksaan tingkatan. Okay. Sebab tadi saya cari yang ni, yang MRSM yang Mara buat tu. Memang susah lah kalau Mara yang buat. Kita jawab soalan matematik 1 akhir tahun SB. Okay, saya tengoklah kalau alamak ni terlampau senang pula. Macam ni pun boleh lah kot. Okay, ini okay ke? Saya rasa ni boleh lah. Soal ni tak susah sangat rasanya. Macam senang je saya nampak kan. Saya rasa yang tadi tu yang susah, yang Mara punya soalan exam. So ni okay, save lah. So nanti kita jawab lah. Kalau ada masa kita jawab yang Mara punya. Okay, jangan marah-marah tau. Apa yang marah? Tak, marah. Marah tu marah. Marah. Ada. Okay, ni. Alah, senang lah. Aduh. Soalan 1 ni senang. Cuba buat. Kalau tak dapat, habis lah. Senang lah. Okay, soalan 1. Soalan 1A. Diberi suatu jujukan nombor P1011235. Alay. Huraikan pola bagi jujukan nombor itu. Senang kan? Huraikan pola? Maksudnya, description. Dia nak kamu macam mana pola tu terbentuk. Macam begitu. P. Macam mana terbentuk? P1 0. Terus 1 1 2 3 5.
So ini macam Fibonacci kan, kalau kamu tengok Fibonacci. Yang 0, 1, 1, 2, 3, 5 tu macam Fibonacci. Yang pelik tu yang P dengan 1 tu. Tapi boleh je kamu dapatkan 0 tu macam mana cara dia. Boleh ke? Boleh lah. Cuba. Dia macam Fibonacci kan kalau kamu perasan. Yang nombor depan ni Fibonacci. Ini adalah Fibonacci. Ni 1, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 5 Fibonacci. Cuma yang pelik ni yang P, P, 1 itu yang pelik. Tapi kamu boleh je dapat 0 ni dengan cara yang Fibonacci tu. Ingat kan cara Fibonacci? Nombor sebelum tambah dengan nombor selepas. Dapat yang nombor seterusnya. Nombor sebelum tambah nombor yang sekarang. Current. Dapat nombor yang setelah itu. Dapat yang 0 lah. Faham kan maksud saya? Maksudnya P tambah 1, kamu sepatutnya dapat 0. Dapat nombor yang seterusnya. Saya dah bagi hint tadi. Kan tu Fibonacci punya ni. Mana boleh P tambah 1 jadi 0? Boleh lah, cuba fikir. Kecil dah benda ni. Apa? P tambah 1 jadi 0. Kalau tambah macam tu jadi 0. Kan dia macam ni, okay. Kan Fibonacci punya rule macam mana? Nombor current number plus the previous number dapat yang nombor seterusnya kan? Macam ni. So macam mana kamu dapat 1? Okay. Nombor yang current number tambah dengan yang sebelumnya, iaitu 0 tambah 1. Dapat 1 lah yang ni. Macam mana dapat 1 yang ni? 0 tambah 1 juga. Macam mana dapat 2? 1 tambah 1. Jadi macam mana kamu dapat 0? Macam mana kamu dapat 0? Faham tak maksud saya? Okay. So macam mana kamu dapat 0 sini? So kamu dapatlah nilai P tu. P sama dengan berapa supaya dapat 0? Tapi kamu kena describe lah the pattern of the number sequence tu. Describe. Macam mana nak describe? Oh. Apa yang faham ke tak? Describe. Describe pakai Fibonacci punya description lah. Sama je. Ini Fibonacci sebenarnya. Okay. So, nak apa sebenarnya ni? Nak jawab soalan 1 lah. Nak jawab soalan 1, soalan 2 dan soalan 3. Jawab semua soalan 1 ni. Soalan 1. Macam mana nak describe? Tahulah. Okay, cuba cari nilai P dulu. Dah. Cari dah. Dapat berapa P? Dapat berapa P? Salah je. Tak apa, sebut je. Dia boleh ada negatif positif ke? Boleh. Negatif 1. Betul lah, negatif 1 lah. Macam mana? Okay, negatif 1. Okay, kamu jawab 2 ni. Macam mana kamu dapat negatif 1? Explain dekat atas ni. Apa kamu buat secara umumnya? Apa kamu buat secara umumnya? Tambah apa? Saya tekan je negatif 1. Lepas tu saya try tambah negatif 1. Dah kosong. Okay, macam mana kamu dapat Fibonacci number? Macam mana kamu dapat Fibonacci number ni? Oh, saya tahu. Kosong tolak dengan 1 Tak, secara umumnya kamu tambah siapa dengan siapa dapat nombor itu. Faham tak? Kamu kena tambah siapa, nombor mana satu dengan mana satu supaya dapat nombor yang seterusnya. Itu yang dia minta describe tu. Tambah 2 nombor sebelumnya. Kan? Kita tambah 2 nombor sebelumnya.
mendapat nombor seterusnya. Betul tak? Coba tengok. 0, 1, 1, 2, 3, 5. Kita nak dapat 1. Macam mana kita nak dapat 1? Kita tambah dua benda ni. Dapatlah 1. Boleh je. Kan? Make sense or not? Okay. Macam mana kamu dapat 2? Kamu tambah 1 tambah 1. 2 nombor sebelumnya. 1, 2. 2 nombor sebelumnya. So 1 tambah 1, 2 lah. Sama juga dengan P kosong ni. Macam mana kamu dapat kosong? Tambah 2 nombor sebelumnya. P tambah 1. Dapatlah kosong. Sama. So that's why lah P kamu sebut tadi negatif 1. Begitu. Itulah maksud dia description. Kita menghuraikan secara umum. Secara umum lah. Faham Faham. Kamu kena buat macam ni lah. Kalau dia minta describe tu, kamu kena bagi secara umum. Tambah 2 nombor sebelumnya. Mendapat nombor seterusnya. Ataupun nombor yang kita nakkan tu. Ataupun sebutan yang kita nak cari itulah. Gitu. Sama juga kalau dia bagi jujukan 2, 4, 6, 8. Macam mana kamu nak describe ni? Kamu nak huraikan. Macam mana kamu nak huraikan jujukan ni? Cuba bagi saya satu description, huraian. Saya nak dengar. Saya nak kamu jawab. Melayu je. Nama Melayu. Okey, boleh je. Tak boleh lah, susah ada bahasa Inggeris. Tak apalah, bahasa Melayu je. Plus 2 from the previous. Plus 2 from the... Sorry? Cuba sebut. Macam mana tadi? Tak dengar kan ya? Tak dengar. Tak dengar. Cuba sebut lagi. Tak dengar. Saya dah buka dah ni volume ni, dah volume max ni. Tak dengar juga. Cuba sebut. Plus 2 from the previous number. To get the next number. Kena lengkap lah. Kena kan? Ya, kena Biasa lengkap tak lah. Kali ni letaklah supaya dia lengkap. Apa? Buku teks. Apa tu? Buku teks tak lengkap. Kena lengkap lah. Plus 2 from the previous number. To get the next number. Suara kamu putus-putus lah ni. Tak dengar. Ya ke? Kamu dengar tak? Dengar. Okay. So namakan jujukan nombor itu Fibonacci number lah. So kita tahu 0, 1, 1, 2, 3, 5, bla 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 bla. Ini adalah Fibonacci. Macam mana eja Fibonacci number? Betul tak eja Fibonacci? Macam salah je. Sekejap. Macam mana nak eja Fibonacci? Fibonacci. Oh, double C, sorry. Double N pula. Fibonacci. Okay, ini adalah Fibonacci number. Okay, senang kan? Senang. Senang. So yang description tu kamu kena ni lah. Kamu kena lengkap lah ayat tu. Okay, soalan B1. B Roman 1. Faktorkan benda Allah ni. Selengkapnya. Okay, selengkapnya. Benda tu Benda apa? Iyalah tu dalam yang saya highlight tu. Cuba. Senang je.
Dapat. Apa Ah, dah. Apa? Cuba sebut. X X. dalam X apa? X lah. Yalah X apa? X apa? Siapa punya X? Tu. Kamu kata X. Okay, sebut cepat. X Oh. dalam kurungan. Okay. X sama dengan dalam kurungan. That's why. Lepas tu kurungan bukan kurungan baru. Macam ni Macam mana? Dalam X dalam kurungan X. X plus Y. Begini. Begini kan. Okay, buka kurungan. Betul lah Y. Okay, betul. Betul lah. Dah biasa dah. Serius ni. Okay, betul. Okay, buat ni yang kedua ni kalau dah biasa. Ungkapkan. Bla 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 bla. Ingat tadi saya sebut apa? Kalau pecahan macam ni kena buat apa? Kena pastikan dia sama penyebut lah. Kamu kena ada single fraction dalam simplest form. Okay. Dapat Rania? Dapat ke belum? Kejap. Saya marah ambil kertas. Aduh, macam mana ni? Sekejap je. Okay lah. Sekejap je. Dah. Okay. Okay, jawab. Dah dapat dah? Dah. Okay. Dapat berapa? 9Y. Sorry, cuba ulang. 9Y.
9Y tolak 5. Tu apa tu? Nombor 12Y. YZ. YZ Okay. Okay, mari saya cek. Okay, ni senanglah, kita samakan penyebut yang 4 ni. Okay, jadi kita darab 3Y lah sebab kita nak samakan dengan 12YZ. So 3 per 4Z kita darab dengan berapa tadi? 3Y saya sebut 3Y. Ni 3Y. Tolak dengan 5 per 12YZ. So dekat atas ni dapat 9Y tolak 5. Dekat bawah ni 12YZ lah. Kan 9Y per 12YZ tolak 5 per 12YZ. So dapat yang macam ni. Okay, betul lah. Okay, cuba try C ni. Kamu kalau jawab exam selalu nervous ke dekat kelas jawab exam? Tapi exam kamu nervous. Kenapa? Kenapa ibu kamu kata ni? Kamu quiz okey kan? Quiz okey. Terus tiba-tiba exam kamu macam tak dapat jawab, macam blur atau confused atau macam mana? Ya ke? Saya pun tak tahu saya macam tu. Sampai kawan saya pun marah saya. Dia kata, dia okey. Dia cakap, macam ni kalau saya cakap, dia kata, kau ni aku tengok kau waktu dalam kelas, kau pandai tau. Hafni tak tahu. Hafni tu orang yang pandai dalam kelas. Dia paling pandai math. Dia kata, Hafni tak dapat jawab soalan tu pun kau boleh jawab. Tapi waktu exam kenapa kau buat macam ni? Kenapa dia tak macam ni? Dia kata, dia marah. Masa saya tu gelak-gelak dia lah. Kenapa buat macam tu? Kenapa? Kamu nervous ke dekat jawab exam? Saya tak nervous. Saya fikir saya tidur je lah. Aduh, kamu ni. Saya relax je dengan exam. Tapi bila dapat result tu tak relax pula result tu. Dapat berapa hari tu? Tak boleh. Grade apa? Tak nak. Kenapa tak nak? Tapi lulus lah kan? Tak tahulah. Lulus ke tak? Tak tahu. Tak boleh. Aduh, susah lah. Macam mana ni? Kamu nervous ni kot? Dekat kelas, okey, quiz. Exam tu kenapa? Saya lagi nervous nak jawab quiz daripada ni tau. Kenapa exam barai? Tahu. Ke saya dah tahu saya punya result? Apa? Saya dah tahu saya dapat berapa. Tak tahu. Ya ke? Ya. Mana tak tahu. Okay, jawab C tu. Okay. Buktikan. Okay. Bilangan mancis. So, kamu kira lah bilangan mancis tu berapa. Nanti kamu buktikan dia. Macam mana nak buktikan? Kamu buktikan lah kalau dia ada pattern. Sama ada dia ada pattern ke tak. Maksudnya pattern ni, adakah kamu tambah berapa setiap digit sebelumnya. Kamu tambah berapa ataupun kamu darab berapa, tolak berapa ataupun bahagi berapa. So, dia kena ada pattern lah yang konsisten. Okay. Sama ada dia tambah 5 ke setiap nombor tu. Plus 5 before the number ataupun plus 2 ataupun berapa lah. Nanti kamu akan jumpa lah pattern dia berapa. So, itu contoh. Ataupun pattern dia darab 2 dengan nombor sebelumnya. Kita tak tahulah. Itulah kamu kena kira setiap batang mancis tu. Okay. Kamu tulislah berapa dia punya ni. Dapat berapa dia punya jujukan dia. Dia punya sequence. So, ini 3 lah. 3. Ni berapa, ni berapa, ni berapa. So, nanti tulis. Tambah 2, betul. Sorry, Rania. Apa kamu jawab tadi? Tambah 2. Okey, tambah 2 apa? Batang mancis. Tambah 2 setiap dengan batang mancis yang sebelumnya lah. Untuk kita dapatkan yang seterusnya. Gitu yang lengkap. Kena lengkap lah. So, first step kamu kena tulis dia punya jujukan.
Tulis jujukan dia, tapi kamu kena kira lah mancis ni. So ini 3. Ni berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 5. 7. 9 kan? 9. So kamu tulis dekat jawapan ni 3, jujukan dia. Dia punya jujukan, dia punya sequence 3, 5, 7, 9. So kamu tunjuk macam ni lah. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. So nanti kamu tulis description dia. Kamu buat macam yang saya ajar ni ya. Kalau nak buktikan description, description. Macam salah pula eja description ni. Aduh, fail lah. Macam mana eja description? Huraian. Alah. Describe juga. Huraian. Okay, huraian dia adalah tambah ya, tambah 2 dengan nombor sebelumnya mendapat nombor seterusnya. Mendapat nombor seterusnya. So sebab ni konsisten kan, tambah 2, tambah 2, tambah 2. So kita dah buktikan lah. Terbukti. Gitu je lah. So ini huraian. Kita buat huraian, terus kamu tunjuk macam ni. Kamu kena tunjuk lah show. Show like this. Kalau kamu show like this, maksudnya examiner tahulah yang kamu faham bahawa ini adalah dia punya jujukan dia macam ni. And then kita tambah setiap kali, kita tambah 2 setiap kali. So examiner faham, dia akan bagi markah. Dia akan bagi markah ni 1, huraian kamu 1 markah. So dapatlah 2 markah. Senang je. Ni Roman 2. Tentukan bilangan mancis yang digunakan untuk membentuk bentuk ke-7. Bentuk ke-7 pula. So maksudnya kita nak yang term ke-7 lah, T7. Nak suruh kamu cari T7. Ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul lah. Okay, betul lah. So T7 15 betul. Okay, 15. So ini kamu ada belajar formula dia tak? Apa? Hari itu saya rasanya saya ada ajar macam ni kan. Tn sama dengan A plus N minus 1. D. Ada kan? Tak nampak. Tak belajar ni? Ada. Adalah. Hari tu kamu buat kelas dengan Sir. Ya, ada. Hari tu kamu request kelas kan pasal ni. So Tn kita 7, kita ganti dengan 7. A kita berapa first term kita? Berapa first term kita sekarang? First term. Sebutan pertama. T1. Mana A kita? T1. Sebutan pertama. Tahu kan sebutan pertama? Rania? Sebutan pertama kita mana? First term. 3. 3 plus D kita 2 lah. N kita sekarang 7. Ni 7. N. 7 tolak 1 adalah 6 lah. 3 tambah 2. 7 tolak 1, 6 lah. So 3 tambah 6 darab 2, 12 lah. So 3 tambah 12, 15 lah. Apa? Kan kita nak cari yang 7 shape. T7. Tn sama dengan 7 lah maksudnya. Sebab bentuk pertama ni kita anggap dia T1 ataupun A lah. First term. Ni T2. Ni T3. Ni T4. So T7 adalah maksudnya bila N tu sama dengan 7 lah. A plus N minus 1.
darab dengan D. D dekat depan kan kamu punya formula D dekat depan. So D n minus 1. Faham tak? Faham ke tak? Faham? Clear? Clear ke tak? Okay. Cok nombor Roman 3. Cuba buat. Tentukan sama ada bentuk dengan 22 mata mancing merupakan satu sebutan dalam jujukan itu. Okay. Faham tak? Dia nak minta apa ni? Tak. Apa yang 22? Maksudnya dia tanya macam ni lah. Cuba kamu baca soalan tu. Faham tak? Tentukan sama ada bentuk dengan 22 batang mancis merupakan satu sebutan. Maksudnya, adakah 22 ni wujud dalam sebutan jujukan kita? Wujudkah dalam jujukan kita ni? So, kamu kena tentukan lah. Wujud ke tak? Maksudnya, ada ke tak dalam sebutan tu? Ada. Ada ke? Ada? Tak ada. Ada 21, tak ada. 3 je. 21, 23. So, tak adalah. Tak ada. Kamu buat macam ni, tak ada. Itu je. Tak tahu kamu jawab macam tu ke kalau dalam exam? Kamu Tak, jawab. Saya Kamu tak jawab. pernah ada soalan macam ni dalam exam. Contoh kalau ini keluar dekat exam, kamu jawab macam mana? Saya Jawab tak ada. Saya tulis balik pada 1 sampai sampai masuk 20 lebih. Okay, so Kalau 3. tadi tak ada. Kalau tak ada, tak adalah. Saya tunjuk macam tu, lepas tu saya tulis tak ada. Okay. Itu kalau saya lah. So tak ada. Betul tak? Jadi tak ada. Saya tak, saya nak bertandas lagi lah. Okay, boleh. Okay. Hello. Dengar tak? Dengar ke tak? Dengar ke tak? Okay. Kita ada 15 minit lagi tau. Jadi tak ada.
Okey, dah. Tak dengar lah. Tu tak dengar. Dia tak buka mic pun. Dengar tak? Ha. Alamak. Tak dengar dia tadi. Okay. Okay. Dengar Okay. Sebenarnya saya ada alternatif. Tahu tak apa tu alternatif? Alternatif ni dia cara lain lah. Cara lain. Kita pakai formula TN juga. Boleh. Boleh je. Okay, sekarang ni nilai TN dia tu jadi 22 lah. Sebab dia nak tanya sebutan yang ke-22. TN yang ke-22. Maksudnya sebutan, bukan sebutan yang ke-22. Dia nak sebutan yang mengandungi 22 dalam jujukan tu. So kita set dia 22, TN tu 22. A dia kita tahulah 3 tambah D kita 2. Sekarang kita nak cari N kita. Jadi kalau N kita adalah nombor bulat, maksudnya nombor bulat adalah 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 ataupun seterusnya lah. Maksudnya dia akan 22 ni dia wujud dalam jujukan kita. Tapi kalau dia macam contoh perpuluhan, contoh kita dapat 6.5, 6.1, so dia tak ada dalam jujukan. So kita tengoklah adakah N ini adalah perpuluhan ataupun nombor bulat. Kita cek. So 22 tolak 3, 2, N tolak 1. So 22 tolak 3 ni 19 lah. 19 bahagi 2 dapat N tolak 1. So N kita berapa sekarang, Rania? Faham tak yang apa saya sedang buat ni? Faham tak? Pelik. Faham? Pelik. Pelik apa? Itu. Tak, kamu faham tak apa saya buat sekarang ni, TN ni? Kita masukkan 22 ni dalam TN. Kita nak cek sama ada N ni nombor bulat ke tak ataupun perpuluhan. Kalau dia nombor bulat maksudnya dia adalah dalam jujukan tu. Kalau dia contoh perpuluhan ataupun pecahan, dia tak ada dalam jujukan tu. Okey. So cuba N dia kita dapat berapa dalam kes ni. So ini N dia. Cuba cari N dia berapa. Berapa? 17/2 ke? 17/2. 17/2 dalam perpuluhan berapa tu? 8.5. 8.5. Betul 8.5. 10.5 lah. Kan 19/2 negatif 1 pindah sebelah jadi positif 1 sama dengan N. Nilai pindah. Kan jadi positif kalau pindah. Betul tak? Positif kan sepatutnya. So dapat berapa? 21/2. So kamu lupa dah positif tu pindah jadi negatif. Negatif pindah jadi positif. Positif pindah jadi negatif. 10.5 So ini perpuluhan. Soal perpuluhan, dia bukan nombor bulat, so dia tak ada dalam jujukan. Sebab dia perpuluhan. Kita nak nombor bulat. Nombor bulat contoh kalau Rania dapat 10. Ni adalah dalam jujukan. Ataupun 11. Ataupun 12. So ini ada dalam jujukan. Kalau dapat macam ni. Kalau dapat perpuluhan, tak ada. Okay. Alright. So soalan 2A. Pada ruangan jawapan, bulatkan perkara rumus. Perkara rumus alah senangnya. Aduh. Subjek yang dekat depan. Yang dekat depan formula tu. Faham kan? Contoh kalau kita ada C kuasa 2 sama dengan 4X Y punca per
D. So subjek formula dia adalah, subjek rumus adalah C kuasa 2 lah. Okay. Ha. F. Okay, ni F. Kedua dia apa? Kedua dia dapat apa? U. U. Okay. Ketiga? Pasal lagu Tiara Yeah. Ya ke? Mana ada lah. Ada, tadi. Tak ada lah. Okay, cepat jawab. Okay, nombor 3 apa? T. Ha, T. Betul lah tu. Okay, senang je. Ha. Cuba nombor 2B. Cuba jawab. Kan? Dalam darjah 2.1 PQRS dan STUV ialah segi 4 tepat. Tu ada dimensi dia tu. Dia punya ukuran. So luas ungkapkan luas dalam sentimeter kuasa 2. Kawasan yang blorek dalam sebutan X dan Y. Alah senangnya. So sebutan kawasan yang blorek, which means yang ni lah. Semua tu yang blorek. Gitu. Okay, cuba jawab. 3 markah ni. Saya nak makan dulu chips semua. Boleh kan? Boleh ke tak? Dah jawab dah? Belum ada. Okay. Belum jawab Belum. Lah. Awal lah, semakan. Senang je lah. Awal. Senang je lah. Semakan tau. Alah. Ayat. Yalah. Nak ke? Tak nak. Kenapa? Ada satu je tinggal. Dah habis ke? Okay. Carilah luas tu PQSR tu, PQRS. Tolak dengan yang tak blorek tu. STUV. Apa? Tak dengar lah suaramu. Apa kamu kata? Alah, saya dengar lagu Tiara kan? Tak adalah. Ya, saya dengar. Kamu tahu ke? Dia kata tajam tau. Tajam ke? Macam tikus. Telinga tikus pun tajam. Jawab. Jawab. Dapat berapa? Luas.
Dapat ke tak? Tak dapat? Serius lah. Okay. Kamu apa? Kamu cari dulu luas segi 4 PQRS. Cuba cari dulu segi 4 PQRS. Ke kena yang H nombor 1 Ni. Okay, tolak Ini darab dengan ni lah dulu. Nanti kamu tolak dengan ini dengan ni. Dah. Okay. So you should get 2H tambah 1 darab dengan 3K tolak 1 melorek. Luas melorek. Okay, tolak dengan, so ini segi 4. Segi 4 apa? PQRS. Tolak dengan segi 4 STUV. Segi 4 STUV adalah HK. Dia adalah segi 4 STUV. So dapatlah yang melorek. So kamu kembangkan. So ini kembangkan. Buat macam tu tak? So dapat 6HK. Kamu buat macam tu tak? Tapi saya tak tolak dengan HK tu. Kenapa tak tolak? Kan dia nak melorek je, dia bukan nak keseluruhan. Dia kata HK, saya kata dia suruh saya cari berapa ni. Taklah, dia tak suruh cari pun. Saya tahu dia bagi nombor macam tu biasanya dia cari. Tak perlu cari, ini tak semestinya. Ini soalan salah ni, disebutnya dalam sebutan H dan K. H dan K, soalan salah ni. Jadi kamu kembangkan. Jadi kembangkan dapat 6HK tolak 2H tambah 3K tolak 1. Terus ini yang segi 4 PQRS tolak dengan HK. Kenapa? Kamu kena fikir tahu, dia nak cari yang berlorek je. Berlorek maksudnya yang ini. So kamu kena tolak yang tak berlorek, iaitu yang ini. That's why kita darab dengan area HK, area yang tak berlorek. So dapatlah, lepas kamu tolak dapatlah yang berlorek. Ini kamu permudahkan lah. So 6HK, so 6HK tolak dengan HK yang dekat sini. So HK tolak dengan 2H tambah 3K tolak 1. Dapat berapa Rania? Dapat berapa? Ni. 6HK tolak HK berapa? 5HK. Tolak 2H tambah 3K tolak 1 lah. So ini je lah yang berlorek. Yelah, kamu buat macam mana? Kamu buat macam ni je, kamu lupa tolak. Kenapa lupa tolak? Dia tak suruh cari luas. Dia suruh cari H dengan K tu berapa. Kamu bacalah soalan tu Rania. Tak dengan jawapan yang saya dapat tu. Jadi HK tu, itulah. Tak. Tak semestinya. Kalau soalan bagi baru kamu masukkan. Kalau dia tak bagi, kenapa kamu nak masukkan nombor kalau dia tak bagi apa-apa? Kamu ikut je lah soalan tu dia nak apa. Soalan nak ungkapkan luas dalam CM kuasa 2, kawasan yang berlorek dalam sebutan H dan K. Maksudnya dia tak nak kamu tukar H dan K dalam nombor. Dia nak dalam sebutan H dan K. Faham tak? Dalam sebutan H dan K. Maksudnya, kamu tak payah buat apa-apa dengan H dan K tu. Tak payah masukkan nilai. Kecuali kalau dia beri nilai, baru kamu masukkan. Faham tak? Kamu kena faham soalan. Faham Faham ke tak? Kalau soalan tak bagi nombor, tak payahlah buat apa-apa. Just biarkan dia macam tu je. Kamu kena ikut soalan beri apa. Apa yang soalan beri, kamu ikut je. Okay, cuba jawab soalan C ni. Pelajar 2.2 menunjukkan sebuah segitiga bersudut tegak. Ingat, bersudut tegak. So, sudut dia adalah sudut 90 darjah lah yang ni. 90 darjah. Ungkapkan Y. Ungkapkan Y dalam sebutan X. So, dia suruh ungkapkan dulu. Lepas tu kamu hitung nilai. Ini baru last tu dia baru bagi nilai. So, kamu buat ungkapkan baru bagi nilai. Yang last tu, final step. Baru kamu letak nilai.
Apa maksud Y dalam sebutan X? Maksudnya dia nak kamu jadikan Y sebagai subjek. Y sama dengan something yang ada X dekat sini. Contoh 3X per 5. So Y kena dekat depan lah. Sebab Y ni dia nak Y dalam sebutan X. So Y sebagai subjek rumus. Boleh buat tak? Boleh buat tak? So ini kena pakai apa ni kalau segitiga sudut tegak? Ingat lagi segitiga sudut tegak kena pakai apa? Apa? Tio apa? Teorem. Oh. Alah, lupa dah. Teorem apa? Teorem apa? Teorem? Teorem apa? Tak, saya tahu tapi Cuba buat. Okay. Kamu kena ungkapkan Y sebagai dalam sebutan X lah, tapi pakai teorem tu. Teorem tu apa? Tak nak bagi tahu. Kamu cari sendiri. Fikir. Teorem apa? tahu lah ini. Okay. So, saya nak kamu dapatkan Y sama dengan berapa? Dalam sebutan Y lah. Hadapi berdua. Dah jawab dah? Saya give up. Kenapa give up? Kenapa boleh give up? Kenapa boleh give up? Boleh. Pakai teorem apa tadi saya sebut? Macam mana? Pythagoras theorem. So, A kuasa 2. A kuasa 2. So, saya tulis dekat bawah ni lah. A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So, kita tentukan mana satu A, mana satu B. So, A ni kita ambil lah mana-mana yang sisi terpendek ni. Ni sama ada Y ataupun 2X. So, saya nak jadikan Y sebagai A lah. So, ni A. Ni B. So, mana-mana je. Kalau untuk A dengan B ni kita boleh pilih mana-mana. Tapi bukan yang ni lah. Sebab yang sisi paling panjang ni, yang hypotenuse ni, kita kena ambil dia sebagai C. Ini kena C lah. Fix. Ini kena C. Tapi antara A dengan B, kamu boleh pilih mana-mana. Sama ada Y ni. Sama ada ini, kamu nak jadikan B pun boleh. Ataupun A pun boleh. Faham tak? Faham. Okay. So, saya set A tu Y. So, Y kuasa 2. Tambah B kita berapa? B kita 2X. So, 2X kuasa 2. C kita berapa? C kita X tambah 3. So, X tambah 3 kuasa 2 juga. Jangan lupa. Ini je lah. So, nanti jadikan Y sebagai subjek. Senang je kan? Cuba buat. Jadikan Y sebagai subjek. Kamu buat macam mana, Rania? Kamu buat macam mana tadi? Tak buat apa-apa. Kenapa give up? Tahu lah. Kamu itulah saya tanya kamu nak pakai teorem apa? Ni teorem Pythagoras. Kalau kamu dah tahu formula teorem tu, senang dah lah. So jadikan Y sebagai subjek perkara rumus. Y sama dengan apa? Lepas tu, lepas kamu buat ni, kamu masukkanlah dia kata apa? Seterusnya hitung nilai Y
apabila X sama dengan 3. Maksudnya masukkan Oh, ada. ni. Alah. Masukkan X sama dengan 2. Dapatlah Y. Boleh? Senang kan? Tak senang. Lah, saya sudah bagi hint pun. Susah. Saya dah bagi hint dah. Tak pernah lah jumpa saya. Dapat? Cuba cari Y tu dalam sebutan X dulu. Jadikan Y sebagai subjek. Dapat ke tak? Yes. Okay. Dapat? Tak dapat. Okey, cuba buat yang ni dulu. Jadikan Y sebagai subjek dulu, Rani. Buat yang tu dulu. Itulah yang saya tak tahu. Kamu tak dapat? Itulah yang saya tak tahu. Alah. Macam mana kamu nak jadikan Y sebagai subjek? Apa yang kamu perlu buat dengan 2X ni? 2X kuasa 2 ni. Kamu perlu buat apa? Gerakkan dia ke? Gerakkan ke mana? Belakang. Ke sini. Pindah. So jadi apa? Lepas pindah jadi apa? Positif pindah jadi apa? Negatif. Pindah je lah. X tambah 3 kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 kurungan kuasa 2. Tapi ingat yang kamu pindah tu masih ada Y kuasa 2. So ada Y kuasa 2 lah macam ni. So kita nak jadikan Y sebagai subjek tapi masih ada Y kuasa 2. Macam mana kita nak hilangkan kuasa 2 tu? Kita buat apa? Orang kata. Macam mana? Punca. Square root. Kamu punca kan? Macam ni. Betul tak? Itu orang panggil benda tu. Punca kuasa 2. Lepas kamu punca, dapatlah Y tu saja. Y. Ni kamu tak perlu kembangkan pun tak apa. Okay. So, biarkan je X tambah 3. Kalau kamu nak kembangkan tak apalah. Kembangkan je X square tambah 9 tambah 6X. Tapi saya tak nak kembangkan lah. Saya biarkan macam ni je. Tolak. Apa? Tak nak kembang. Tak perlu. Bukan tak nak, tak perlu. Tak perlu kembangkan pun. Sebab kalau kamu nak kembangkan boleh juga. Kalau kamu nak kembangkan lah. Tapi kalau saya tak nak. Tapi ni saya boleh square dia lah. Saya square dia. So dapat 4X square macam ni. Tapi kalau kamu tak nak square pun tak apa. Boleh juga. Tak apa. So it's okay. Maksudnya kalau kamu nak buat macam ni pun tak apa. X tambah 3 tolak 2X kuasa 2. So both are correct. Tapi saya nak kuasa 2 kan. So yeah. So ikut preference kamu lah. Faham tak maksud saya? Faham tak Rania? Hello?
Low. Faham ke tak? Apa? Dengar ke saya cakap? Sorry? Saya tak dengar ke saya cakap? Kamu cakap apa? Tadi saya kata saya kata. Tak, kamu cakap apa? Sorry, tak dengar. Tak dengar. Saya sakit dekat ni. Oh. Okay. So, kamu faham kan? Dia dapat Y berapa? Dapat berapa? 9 ke? 9. Kamu lupa punca tu kan? Betul lah. Kamu lupa punca. Ya ke? Yang dalam ni 9 lah. Tapi kena punca dapat Y. Faham tak? Okay, kita tengok. So, masukkan X sama dengan 2. So, 2 tambah 3 kuasa 2. Tolak 3. 4. 2 kuasa 2. So, dekat dalam ni 5 kuasa 2, 25. Tolak 16. So, 9. Dalam ni 9. 9. Punca, jangan lupa. Kamu lupa punca. 3 lah. Sampai 3. Apa nak exam? Anak exam boleh. Apa? Sebenarnya plus minus 3 tau. Tambah tolak 3. Sebab kita punca dia. Tapi kita ambil yang positif. Okay. Sebab kalau dalam matematik, kalau kamu ada Y sama dengan punca Y kuasa 2 sama dengan A. So Y tu sepatutnya punca plus minus punca A. Patutnya lah. So kamu, tapi sebab ni adalah panjang dia tak boleh negatif. So sebab dia tak boleh negatif, kita ambil yang positif saja. So kita ambil positif 3. Faham? Asal punca dia kena plus minus, tambah tolak plus minus. Okay? Nak exam boleh tak? Apa? Tak nak exam. Tak nak exam. Kamu nak apa? Kamu tak nak apa? Kamu tak nak exam? Kenapa tak nak exam? Apa? Saya dikecewakan oleh mak. Tak apalah. Oh, kita dah habis masa dah. Alamak, 12.15 dah kan? Tadi kita start 12.15. Okay lah. So, nanti kita sambung lah ni kan? Boleh tak? Boleh tak Rania? Ada apa-apa nak tanya? Dengar tak? Can you hear me? Saya boleh dengar. Saya boleh dengar saya ke tak? Sekarang boleh. Okay. So, kita sebenarnya dah habis masa dah. Sebab tadi kita start pukul 10.15. So, kamu ada nak tanya apa-apa? Sebelum kita end? Saya tanya. Tapi kenapa exam wujud? Cuba kamu Google siapa yang buat exam mula-mula. Adalah tu nama dia. Ada ke? Ada. Cuba cari. So, kamu salahkan dia lah. Kejap Belum kita end. Dapat nampak tak saya punya share screen tu? Siapa? Dapat nampak tak? Tak nampak. Tapi saya nampak su. Tak apalah. Tak nampak pun. Saya dah share screen tu. Ni. Siapa yang buat exam? Tapi saya tak nampak lah. Tak nampak? Sekejap. Nampak dah. Ni, who invented exam? Ni, kamu salahkan orang ni. Saya benci dia. Saya benci dia. Baca lah. Kenapa dia buat exam? Kan exam bagus. Ni, orang dia ni. Dia hidup saya. Culprit. Kamu je ke? Semua orang tahu. Yelah, kenapa dia buat exam? Dia hidup lagi ke? Dah lama dah ni.
Dia tak hidup. Lepas tu kan, dia buat exam, kita akan jawab. Kenapa? Lepas tu dia pergi macam tu je. Geram. Alah, tak apalah. Kan exam sebagai ujian hidup. Tak payah. Ujian, kalau tak ada exam macam mana you nak tahu you faham ke tak? Mana kamu nak tahu? Belajar je lah. Tak payahlah guna-guna exam ni. Susah lah tak ada exam. Ya. Ni. Yeah, nanti kamu tak faham. Macam mana cikgu nak tahu orang faham ke tak? Tak ada exam. Tapi kalau cikgu tahu saya tak faham pun, dia bukan nak ajar balik pun. Dia teruskan je. Dia macam ni lah. Dia kalau kat MRSM kan. Dia kat MRSM. Kau lambat, kau tertinggal pada muka. Macam tu lah. Belajar sendiri. Takkan ajar balik dah. Oh ya, tak boleh tanya cikgu. Jumpa Boleh lah tanya. Tapi jumpa takkan lah personally. tanya cikgu saya tu. Takut lah tanya cikgu tu. Cikgu tu nanti kan kalau kita tanya dia nanti dia cakap apa dia cakap. Cikgu kan dah ajar tadi. Cikgu kan dah ajar. Stres saja. Kata je lah. Kamu cakap je lah kamu tak faham lagi. Kurang faham. Dia stres nak menghadap cikgu macam tu je. Alah. Ni baca ni. Tujuan what aim of exam. Purpose. So exam are form of learning activity. They can enable students to see material blah blah blah. They blah 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 blah. Ini to identify the weakness and correct them. Ini sepatutnya tujuan yang sebenarnya lah exam. Maksudnya lepas exam tu kamu reflect balik apa yang kamu buat salah. So tahu tak siapa yang kat MRS lah kat mata saya kan. Siapa yang dapat markah rendah. Okay dia kena repeat paper. Okay lah kena repeat paper. Okay lah kan. Tapi dia ada yang kena panggil lah sebab ni. Kena panggil lepas tu nanti kena marah-marah. Kena panggil kat bilik pengetua. Bukan lah dekat cikgu kaunseling panggil nanti kena marah. Tu macam dia cakap macam, ya, saya rasa nak menangis. Waktu tu member saya nangis tau. Lepas tu saya tepuk-tepuk lah dia kan macam jangan nangis ni. Jangan nangis saya puja dia. Dia macam kata, awak jangan sentuh-sentuh dia lah. Saya macam, biarlah saya sentuh kawan saya. Cikgu ni cikgu buat dia nangis nak minta maaf pun. Oh, korang 2 orang nak panggil? Tak lah, ramai. 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 Tapi kan, berat saya, yang lain ada 110. Ada 110 orang je